Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi bertemu dengan saya dalam subjek matematik sekolah rendah. InsyaAllah, hari ini kita bersiaran lagi di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dalam program Perlis Mengaji. InsyaAllah. Saya Cikgu Sharifah Husna binti Said Alwi. Sekali lagi akan bersama dengan anak-anak pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi dan mempelajari satu tajuk matematik sekolah rendah. Okey, insya-Allah cikgu harap anak-anak dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk belajar pada pagi ini. Okey, cikgu harap juga anak-anak dah bersedia dengan pen ataupun alat tulis, dengan buku catatan dan juga soalan latihan ataupun buku teks, insya-Allah. Okey, hari ini kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini ialah, cuba kita lihat. Okey, hari ini kita akan mempelajari tajuk pecahan. Okey, pecahan hari ini melibatkan penambahan dan penolakan pecahan. Okey. Penambahan dan penolakan pecahan ni telah anak-anak pelajari ataupun anak-anak tahun 5 baru mempelajari tajuk pecahan. Okey. So, tambah pecahan dan tolak pecahan adalah tajuk di dalam tahun 5. Okey. Tahun 6 anak-anak telah mempelajari darab dan bahagi pecahan. Okey, hari ini kita akan cikgu fokuskan kepada anak-anak tahun 5. Anak-anak tahun 6 boleh mengulang kaji balik tajuk pecahan ini, insya-Allah. Okey. Cuba kita lihat standard pembelajaran. Okey, standard kandungan untuk 7.1 iaitu penambahan pecahan. Okey, penambahan pecahan. Apa yang kita nak belajar iaitu menambah hingga 3 nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya sehingga 10 sahaja, tidak lebih daripada 10. Okey. Yang kedua ialah penolakan pecahan iaitu tolak pecahan. Menolak sebarang 2 nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10. Okey. Yang kedua ialah menolak sebarang 2 nombor daripada 1 nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10. Okey. Okey, standard kandungan yang ketiga ialah penambahan dan penolakan pecahan. Ini ialah operasi bergabung, ya. Dia gabung sekali tambah dan tolak. Menambah dan menolak nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar, nombor bercampur dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10. Okey, dan yang terakhir, standard kandungan yang terakhir ialah konsep daripada dalam pecahan. Apa maksud daripada dalam tajuk pecahan? Okey, menentukan nilai bagi pecahan wajar dan nombor bercampur daripada sesuatu kuantiti. Okey. Okey, anak-anak mesti ataupun kena ingat kembali apa itu pecahan wajar, apa itu pecahan tak wajar dan apa itu nombor bercampur. Ini telah kita pelajari pada tahun anak-anak telah mempelajarinya pada tahun 3. Okey, apa itu pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Dan untuk kelas DLP pula iaitu kita sebut proper fraction, improper fraction and mixed number. Okey, proper fraction ialah pecahan wajar, improper fraction ialah pecahan tak wajar and mixed number ialah nombor bercampur. Okey. Kita lihat satu persatu, insya-Allah. Okey. Alright, pecahan. Pecahan ada 3 jenis, ya, iaitu yang pertama pecahan wajar. Apa yang dikatakan pecahan wajar? Pecahan wajar ialah nombor di atas dia ialah pengangka, 2 ini ialah pengangka,
dan 5 ini ialah penyebut. Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Itu adalah pecahan wajar ataupun improper fraction. Proper fraction. Pecahan wajar ialah proper fraction di mana numerator is smaller than denominator. Okey, pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, kita lihat yang kedua ialah pecahan tak wajar. Iaitu apa? Dia sebaliknya daripada pecahan wajar. Pecahan tak wajar ataupun improper fraction. Iaitu pengangka lebih besar daripada penyebut. Yang atas ni lebih besar daripada yang bawah. Pengangka dan penyebut. Okey. Dan yang ketiga ialah nombor bercampur. Okey, apa yang dikatakan nombor bercampur? Ingat, bercampur ialah dia ada nombor bulat dan juga pecahan wajar. Okey, nombor bulat dan juga pecahan wajar. 3 ini ialah nombor bulat dan 1/9 ialah pecahan wajar. Ini yang dikatakan nombor bercampur ataupun mixed number. Alright? Okey, kita lihat satu persatu penambahan pecahan. Okey, apa yang dikatakan pecahan, penambahan pecahan? Maksudnya kita tambah pecahan. Okey. So, kita lihat. Untuk menambah 2 pecahan atau lebih yang berlainan penyebutnya, tukarkan pecahan itu kepada penyebut yang sama terlebih dahulu. Begitu juga untuk menambah 2 nombor bercampur atau lebih yang berlainan penyebutnya. Okey, nanti kita lihat bagaimana apa yang dikatakan berlainan penyebutnya. Okey, yang kedua ialah jawapan mestilah diberi dalam bentuk termudah. Okey, anak-anak mesti pastikan jawapan anak-anak dipermudahkan dalam bentuk yang paling mudah. Okey. So, tambah pecahan. Tambah pecahan yang pertama. Menambah pecahan wajar dengan pecahan wajar. Kita dah belajar tadi, kita dah lihat tadi pecahan wajar ialah pengangka lebih besar daripada, pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, maksudnya pecahan wajar tambah pecahan wajar. Itu yang pertama. Yang kedua ialah menambah pecahan wajar dengan nombor bercampur. Okey, pecahan wajar dan nombor bercampur. Ingat, nombor bercampur ada nombor bulat di hadapan. Okey, yang ketiga ialah menambah nombor bercampur dengan nombor bercampur. Dua-dua nombor bercampur. Okey. Dan yang keempat ialah menambah nombor bulat dengan nombor bercampur. Okey, nombor bulat dan nombor bercampur. Kita lihat nanti bagaimana untuk kita menambah setiap satu daripada ini. Okey. So, yang pertama, menambah pecahan wajar dengan pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, ini salah ni. Sekejap. Menambah pecahan wajar dan dengan pecahan wajar. Okey. 3/4 ialah pecahan wajar, tambah 5/8 juga pecahan wajar. Jika anak-anak lihat di sini, penyebutnya tidak sama. 4 dan 8 ialah nombor ataupun nilai yang tidak sama. Kita tak boleh tambah jika penyebutnya tidak sama. Jadi bagaimana untuk kita samakan penyebut? Okey, so kita lihat di sini 4 dan 8. Okey, kita mesti samakan penyebut ini. 4 jadikan 8. Boleh atau tidak boleh? 8 memang tak boleh nak jadikan 4 sebab besar tak boleh jadi kecil. Okey, sekarang kita tengok 4. Boleh tak 4 jadikan 8? So, dalam sifir 4, kita mesti darab. Kita mesti tengok dalam sifir 4, boleh tak jadi 8? Okey. So, kita lihat penyelesaian. Baik, tengok di sini. 3/4 tambah 5/8. Okey, 4 boleh jadi 8, iaitu 4 darab dengan 2. Jadi,
Kita lihat di sini 4 darab dengan 2. Apabila penyebut darab dengan 2, pengangka mesti ikut. Okey, bila penyebut darab dengan 2, pengangka mesti ikut, mesti dan wajib. Okey. Apabila 4 darab 2, 3 mesti darab dengan 2 juga. Okey. So, kita lihat. Okey, penyebut sepunya bagi 4 dan 8 ialah 8. Okey. So, kita dapat di sini 3 darab 2 iaitu 6. 4 darab 2, 8. Tambah dengan 5/8. So, bila kita lihat di sini, anak-anak lihat di sini, penyebutnya telah pun sama. Jadi, kita boleh menambah pecahan ini. Okey, apabila penyebutnya telah sama, jadi kita hanya menambah nilai yang atas sahaja. Tambah pengangka sahaja, iaitu 6 tambah dengan 5. Okey, 6 tambah 5 sama dengan 11/8. Okey, 11/8 ini, jika anak-anak lihat, 11 lebih besar daripada 8. Ini adalah pecahan tak wajar. Jangan tinggalkan jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Tukarkan 11/8 kepada nombor bercampur. Bagaimana untuk tukar kepada nombor bercampur? 11/8 iaitu 11 bahagi 8. Okey, 11 bahagi 8. Saya tunjukkan di sini. 11/8 ialah pecahan tidak wajar. Tukarkan kepada nombor bercampur iaitu 11 bahagi 8. 1, 8 bagi 3. Jadi, baca yang atas ke bawah. 1, 3/8. Okay, ini adalah cara kita menukar daripada pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Jadi jawapan terakhir awak ialah 1, 3/8. Okey. Okey, kita lihat yang kedua. Menambah pecahan wajar dengan nombor bercampur. Okey, menambah pecahan wajar dengan nombor bercampur. Okey, soalannya, hitung jumlah bagi 5/6 dan 1/8. Okey, 5/6 ialah pecahan wajar dan 1/8 ialah nombor bercampur. Okey, bagaimana untuk kita menambahkan kedua-dua nombor ini? Okey, penyelesaiannya, kita lihat gandaan sepunya terkecil iaitu GSTK bagi 6 dan 8. Kalau kita lihat di sini, penyebut 6 dan 8 adalah tidak sama. Jadi macam mana untuk kita samakan penyebut? Kita cari gandaan sepunya terkecil. Okey, gandaan sepunya terkecil. Macam mana caranya? Kita buatlah sifir 6 dan juga sifir 8. So kita lihat di sini 6, 12, 18, 24. Dan sifir 8, 8, 16, 24. Kita cari nombor yang sama. Okey. So kalau kita lihat di sini, 6 dan 8 gandaan sepunyanya ialah 24. Jadi dua-dua nombor mesti jadi 24. Okey, dua-dua nombor mesti jadi 24. 6 tak boleh jadi 8 dan 8 juga tak boleh jadi 6. Jadi kita kena carilah gandaan sepunya ni. Awak kena buat sifir. Awak kena tengok apa yang sesuai di antara kedua-dua nombor. Gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan 8. So kita dapat di sini gandaan sepunya terkecil ialah 24. Jadi kita lihat 6 darab berapa 24? 6 darab 1, 2, 3, 4. 6 darab 4, 24. Jadi bila 6 darab 4, 5 mesti ikut. Pengangka mesti ikut. 5 juga didarabkan dengan 4. Ini untuk 6. Kemudian 8. 8 darab dengan berapa? 24. 8 darab 1, 2 dan 3. So 8 darab dengan 3. Apabila 8, ini penyebut darab dengan 3. Pengangka juga mesti ikut darab dengan 3. Wajib
Tak boleh bawah sahaja, atas tak buat. Tak boleh. Okey, so sekarang kita dapatlah 5 darab 4 per dengan 6 darab 4 tambah 1 darab 3 per 8 darab 3. Okey, so kita selesaikan di sini. 5 darab 4, 20 per dengan 6 darab 4, 24 tambah 1 ni kekal. Okey, 1 darab 3 sama dengan 3 dan 8 darab 3 sama dengan 24. Okey, cuba anak-anak lihat, kita punya penyebut dah sama. Apabila penyebut dah sama, jadi kita bolehlah menambah. Ingat, tambah hanya pengangka sahaja. Okey, 20 tambah dengan 3. Okey, 1 ni ialah nombor bulat. Nombor bulat kita letak di hadapan. 1 ini adalah kekal. 20 tambah 3, 23 per dengan 24. Okey, jawapan yang terakhir ialah 1/23 per 24. Boleh tak kita permudahkan? Cuba awak fikir. 23 dan 24. Ada tak yang boleh dalam sifir, mana-mana sifir yang kita boleh permudahkan? Okey, 23 ialah nombor apa tu? Nombor perdana. Jadi 23 dan 24 tidak lagi dapat dipermudahkan. Jadi ini adalah jawapan yang terakhir awak. Okey, tinggalkan jawapan dalam bentuk yang paling mudah. Okey, ini yang kedua. Baik, yang ketiga. Menambah nombor bercampur dengan nombor bercampur. Dua-dua nombor bercampur. Ni. Okey, mixed number. Mixed number plus mixed number. Okey. 2 per 3 tambah 3 1 per 6. Okey, kita lihat penyebutnya. 3 dan 6 tidak sama. Okey, senang saja kan 3 dan 6. Macam mana nak samakan antara 3 dan 6? Bagaimana untuk mencari gandaan sepunya 3 dan 6? Okey, gandaan sepunya 3 dan 6 ialah 6. Iaitu 3 darab 2 boleh jadi 6. Okey, so kita cuma darabkan di bahagian 2 per 3 sahaja. Okey, 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi samalah dengan nombor bercampur yang sebelah. Okey, 3 darab 2 sama dengan 6 dan 2 darab 2 sama dengan 4. Ini adalah soalan. Okey, ini bagaimana cara untuk kita cari gandaan sepunya. So sekarang kita lihat 2 tambah 3 ni apa? 2 tambah 3 ini ialah nombor bulat tambah dengan nombor bulat. Kita buat secara berasingan. 2 tambah 3 ini. Okey, tambah dengan lepas tu kita selesaikan pecahan dengan pecahan. Iaitu 4 per 6 tambah 1 per 6. Okey. Tambah nombor bulat dan pecahan secara berasingan. Okey. So sekarang 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3, 5 iaitu nombor bulat. Dan 4 per 6 tambah 1 per 6 iaitu 5 per 6. Dan ini adalah jawapan terakhir. Kalau kita lihat di sini 5 per 6 tidak lagi dapat dipermudahkan. Itu adalah jawapan yang paling mudah ataupun yang paling kecil. Okey, ini adalah cara menambah nombor bercampur dengan nombor bercampur. So yang keempat, kita lihat yang terakhir untuk penambahan pecahan. Yang keempat ialah menambah nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. Okey, kita ada 3 di sini. Kita ada 3 nombor di sini. Nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur. 4 ialah nombor bulat. 3 per 10 ialah pecahan wajar. Dan 1 per 2 ialah nombor bercampur. Jadi kita nak tambah ketiga-tiga nombor ini. Okey, kita lihat penyelesaiannya. 4 ialah nombor bulat tambah 3 per 10 tambah 1 per 2. Okey.
Cuba lihat. 10 dan 2 penyebutnya tidak sama. Jadi awak fikir macam mana kita nak samakan penyebut. Cari gandaan sepunya terkecil antara 2 dan 10. So kita lihatlah 2 dalam sifir 2 ada tak 10? 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita darab dengan 5. Jadi 2 boleh jadi 10. 2 darab dengan 5. So kita lihatlah di sini. Okey. 2 darab 5 atas mesti ikut. Pengangka mesti ikut penyebut. Okey, apabila penyebut darab dengan 5 dan pengangka juga mesti darab dengan 5. Okey, kita lihat kembali dekat yang awal ni. 4 tambah 1 ini apa? Ini ialah nombor bulat. 4 nombor bulat dan 1 juga nombor bulat. Jadi 4 tambah dengan 1 iaitu 5. Okey, kita buat secara berasingan nombor bulat dan juga nombor pecahan. Okey. So, kita dapatlah sini 4 tambah 1 5, 3/10 tambah 5/10. Bila kita dah darab tadi, kita dapat 5/10. Jadi, kita bolehlah tambah sekarang. Okey, 5 ni berada di hadapan sebab dia nombor bulat. Okey. Jadi 3 tambah dengan 5 ialah 8/10. So kalau kita lihat di sini, 8/10 boleh lagi dipermudahkan. Okey, 8 dan 10 kita boleh bahagi dengan berapa? Kita boleh bahagi dengan 2. Okey, boleh bahagi dengan 2. Tengok 5, 8/10. Baik, 5, 8/10. Kalau anak-anak lihat, 8/10 masih boleh dipermudahkan. Sifir berapa? Kita lihatlah. Sifir yang paling kecil ialah sifir 2. Sifir 3 tak boleh, sifir 4 pun tak boleh. Okey, sifir 2 sahaja yang boleh kita buat. Okey. Untuk permudahkan, cara asalnya ialah kita mesti bahagi. Okey, kita nak permudahkan, kita guna sifir 2. Iaitu 8 bahagi 2 dan 10 bahagi 2. Okey, jadi kita dapatlah 5. Okey, 8 bahagi 2 iaitu 4 dan 10 bahagi 2, 5. Okey, kalau awak dah cekak, awak dah boleh potong je. Awak dah boleh tahu 8 bahagi 2, 4, 10 bahagi 2, 5. Ini je cara untuk murid yang dah hafal ataupun dah boleh buat dengan cekak. Okey, cara asalnya ialah kita perlu bahagi. Mesti dalam sifir yang sama. Kita fikir, 8 dan 10 ada dalam sifir apa? Okey, awak kata, ada dalam sifir 2. Jadi awak bahagilah dengan 2. Sehinggalah kita dapat jawapan, okey, 4/5. 4/5 ada dalam sifir apa? Sifir yang sama. Tak ada kan? Jadi, inilah jawapan yang terakhir. Ini jawapan yang termudah. Okey. Okey. So kita pergi kepada tolak pecahan. Okey, sama juga dengan tambah, cuma operasi yang berbeza. Okey. Untuk menolak pecahan yang penyebutnya berlainan, tukarkan pecahan itu kepada penyebut yang sama terlebih dahulu. Sama juga dengan tambah. Mesti tukar penyebut bagi sama. Okey, samakan penyebut dahulu. Okey, yang pertama. Yang pertama, cuba kita lihat tolak nombor bulat dengan pecahan wajar. Nombor bulat dan pecahan wajar. Nombor bulat dia bukan nombor pecahan. Nombor bulat adalah nombor satu digit. Nombor yang tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa simbol. Okey, itu adalah nombor bulat. Okey, 4 ialah nombor bulat. Tolak dengan 3/8 ialah pecahan wajar. Okey, bagaimana untuk kita tolak 4 tolak dengan 3/8? Okey, penyelesaian.
Okey, ada dua cara di sini. Kita lihat cara yang pertama. Baik, 4 ditukarkan kepada 3/8/8. Kat sini. 3/8/8. Apa maksud 3/8/8 ni? 3 ialah nombor bulat. 8/8 ialah 1. Bermaksud 1. Maksudnya penuh. Okey, kita pecahkan 4 ni kepada 3/8/8. Kenapa 8/8? Sebab kita nak samakan dengan penyebut yang sebelah. 3/8/8 ni nilainya ialah 4 juga. Okey, iaitu 8/8 ni sama dengan 1. Jadi 1 tu tambah dengan 3, dia akan jadi 4. Jadi apabila untuk kita tukar kepada nombor pecahan, jadi kita buat macam inilah. 3/8/8. Kita samakan dengan penyebut pecahan yang sebelah ni. Okey. So, kita lihat di sini. 4 ialah 3 tambah 1. 1 ni ialah 8/8. Ingat, pecahan yang penuh, pengangka dan penyebut dia sama bermaksud 1. Okey, bersamaan dengan 1. 1 tu maksudnya penuh lah. Okey, kalau 3/8 ni maksudnya dia tak penuh, dia tak cukup untuk jadi 1. Okey. So, sekarang kita dapat tak penyebut yang sama? 8/8 tolak 3/8. Okey. So, 8 tolak 3 sama dengan 5/8. 3 ni kekal lah. 3, 5/8. Ni untuk yang mudah. Okey, cuba kita lihat cara yang kedua. Okey, 4 nombor bulat. Kita jadikan nombor bulat kepada nombor pecahan iaitu 4/1. Okey, 4/1 tolak dengan 3/8. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, 8 dan 1 penyebutnya tidak sama. Okey, penyebutnya tidak sama. Jadi kita samakan penyebut. 1 boleh jadi 8 tak? Mestilah boleh kan? 1 darab dengan 8. Okey, so kita buat 1 darab dengan 8. Pengangka mestilah ikut. Bawah dah darab dengan 8, atas mesti darab dengan 8. Okey. So, 4 darab 8 sama dengan 32 per dengan 8. Tolak 3/8. Sekarang barulah boleh tolak. Okey, sebab penyebutnya dah sama. Okey, 32 tolak 3 sama dengan 29/8. Okey, kalau anak-anak lihat, 29/8 ialah pecahan tak wajar. Jadi, jangan tinggal jawapan dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, mesti tukar, kalau pecahan tak wajar, tukarlah kepada nombor bercampur. Bagaimana? 29 bahagi dengan 8. Macam tadi saya dah tunjukkan, kita baca yang atas, 29 bahagi dengan 8, awak akan dapat, salah ni, 29 okey. Dua puluh 29 bahagi dengan 8. Okey, dapatlah 3/5/8. 24. 3/5/8. Okey, awak bahagi macam biasa. Yang awak jawab, awak ambil nombor bulat ialah jawapan yang berada di atas. Kemudian bakinya ialah 5 dan perlah dengan nombor yang awak bahagi iaitu 8. So, awak dapatlah 3/5/8. Itu adalah dua cara bila melibatkan nombor bulat. Sama ada awak nak buat 4 tu 3/8/8 ataupun 4/1. Dua-dua cara pun boleh. Ikut yang mana awak mahir. Okey. So, seterusnya
Tolak nombor bercampur dengan pecahan wajar. Tolak nombor bercampur dengan pecahan wajar. Okey. Cuba kita lihat soalan. Tolak 2/3 daripada 2/3/5. Okey. Soalan di sini awak kena faham dan awak kena tahu. Dia kata tolak 2/3 daripada 2/3/5. Bukan 2/3 tolak 2/3/5. Kalau kita lihat di sini pun kita dah tahu mana yang lebih besar. 2/3/5 lebih besar. Jadi tak bolehlah kecil tolak besar kan? Jadi 2/3/5 tolak dengan 2/3. 2/3/5 tolak 2/3. Okey, so kalau kat sini kita lihat, ini adalah cara dia tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Baik, 2/3/5 tolak dengan 2/3. Okey, ini adalah nombor bercampur. Okey, tukarkan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Bagaimana untuk menukar? Ingat, darab tambah. Untuk tukar kepada pecahan tak wajar, mula dari bawah. Darab 5 darab 2, 10. Kemudian tambah dengan 3, 13. 5 darab dengan 2, 10. Tambah 3, 13. Persemula dengan nombor yang ada. Jadi 13/5. Okey, ini adalah cara menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, sekarang tulis semula tolak 2/3. Okey. Sekarang kita dapat pecahan tak wajar dan pecahan wajar. Okey, sekarang kita tengok penyebutnya tidak sama. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita tak boleh tolak selagi penyebutnya tak sama. Jadi, samakan penyebut. Carilah gandaan sepunya terkecil 3 dan 5. Okey, 3 dan 5. Kita buat 3, 6, 9, 12, 15. 5, 10, 15. Jadi ada 15 nombor yang sama di antara sifir 3 dan sifir 5. Jadi 5 darab berapa? 5 darab 1, 2, 3. So 5 darab dengan 3, atas mesti ikut darab dengan 3. So 3 darab dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 3 darab dengan 5. So atas mesti ikut darab 5. Okey. So, kita dapatlah kat sini. 13 darab 3, 39. Per dengan 5 darab 3, 15. Tolak 2 darab 5, 10. Tolak 3 darab 5, 15. Jadi, sekarang penyebutnya dah sama. 15 dan 15. Bolehlah kita tolak. 39 tolak 10. So, kita dapat 29/15. Tambah dan tolak, kita cuma tambah dan tolak yang atas sahaja. Bawah jangan tolak. Kekalkan yang bawah penyebut. Okey. So, 29/15 ialah pecahan tak wajar. Atas lebih besar daripada bawah. Jadi, tukar kepada nombor bercampur. Iaitu 29/15. Okey. 15, sifir 15. 15, 30. 2 pun tak cukup. Okey. So, 1 je lah. 1 darab 15, 15. Tolak. 9 tolak 5, 4. Dan 1. Okey. So, jawapannya ialah baca yang atas 1. Kemudian 14 per 15. Okey. So, jawapannya ialah 1/14 per 15.
Kalau kita lihat 14 dan 15 tidak ada dalam mana-mana sifir yang sama. Jadi ini adalah jawapan yang terakhir. Okey. Seterusnya, tolak nombor bercampur dengan nombor bercampur. Okey, tolak nombor bercampur dengan nombor bercampur. Okey, soalannya, hitung beza antara 95/6 dengan 21/2. Okey, bila dia cakap hitung beza, awak mesti lihat mana yang lebih besar. Bila ada perkataan beza, mesti operasi tolak kan? Jadi bila operasi tolak, pastikan nilai yang mana lebih besar untuk tolak nilai yang lebih kecil. Kalau kita lihat di sini, ni senang saja ni. 9, kita tengok nombor bulat. 9, 2. Tentulah 9 lebih besar. Jadi 95/6 tolak dengan 21/2. Ini adalah nombor ayat nombor ayat matematiknya ialah 95/6 tolak 21/2. Okey. Bagaimana nak buat ni? Kalau kita lihat di sini penyebutnya tidak sama. 6 dan 2. So 6 dan 2 cari gandaan sepunya bagi 6 dan 2. Okey, 2 memang tak boleh jadi 6. 6 tak boleh jadi 2. Jadi kita lihat 2. 2 boleh tak jadi 6. Baca sifir 2. 2, 4, 6. Jadi 2 darab 3 sama dengan 6. Maksudnya kita hanya tukar kepada 1/2 ni sahaja. 2 darab 3 sama dengan 6. Atas dia mesti ikut. Pengangka juga ikut darab dengan 3. So kat sini kalau anak-anak lihat di sini, kenapa ini 7? 7 ini ialah nombor bulat 9 tolak nombor bulat 2. So, kita dapat terus 7. Barulah kita selesaikan 5/6 tolak dengan 1/2. Okey, 9 tolak 2 ini ialah 7. Alright. So, kita dapat, bila kita dah darab, 7, 5/6 tolak 3/6. Bila kita dah darab dengan 3 tadi, kita dapat 3/6. So, dapatlah 7, 5/6 tolak 3/6. Penyebutnya telah pun sama. Jadi, kita tolak. Tolak pengangka sahaja. Okey, so 5 tolak 3. 7 tu kekal. 5 tolak 3 ialah 2/6. Okey, kita lihat di sini 2/6. 2/6 adalah pecahan wajar dan pecahan ini masih boleh dipermudahkan. 2 dan 6 ada dalam sifir 2. Okey, iaitu 2 bahagi 2, 1. Dan 6 bahagi 2, 3. Okey, ini adalah 3 Sekejap. Okey, jawapan dia ialah 7 1/3. Okey, nanti cikgu betulkan di sini. Okey. Seterusnya ialah tolak nombor bulat dengan pecahan yang sama penyebut. Ini senang saja, okey. Tolak nombor bulat dengan pecahan yang sama penyebut. Okey, cuba kita lihat di sini. 8 tolak 1/9 tolak 5/9. Okey.
Okey. 8 tolak 1/9 tolak 5/9. Okey. Okey. 8 itu kita tukar kepada 7 9/9 iaitu 9/9 sama dengan 1. Okey, untuk kita dapatkan nombor pecahan. Jadi kita tengok 8 sama dengan 7 9/9. Tolak 1/9 tolak 5/9. Kalau anak-anak lihat di sini, okey, ini adalah semua penyebut yang sama. Jadi kita boleh tolak teruslah. Okey, 9 tolak 1 tolak 5. Okey, so kita dapatlah 9 tolak 1, 8 tolak 5, 3. Kita dapat 7 3/9. Okey, 7 3/9. 3 dan 9 ada dalam sifir yang sama iaitu sifir 3. Jadi kita boleh permudahkan 3/9 itu. 3 bahagi 3, 1 dan 9 bahagi 3, 3. Okey, so jawapan yang terakhir awak ialah 7 1/3. Okey. Okey, tolak nombor bulat dengan nombor bercampur. Tolak nombor bulat dengan nombor bercampur dan pecahan wajar. Okey, nombor bulat, tolak nombor bercampur dan tolak pecahan wajar. Okey. Yang ini kita guna, saya tunjuk di sini. Baik, 6 tolak 2, 5/8 tolak dengan 3/4. Okey. Nombor bulat, nombor bercampur dan pecahan wajar. Okey, sekarang kita jadikan 6 ni sebagai nombor pecahan iaitu 6/1. Tolak nombor bercampur tukarkan kepada pecahan tak wajar, darab tambah 8 darab 2 16 tambah 5, 21/8 per semula nombor. Dan tolak 3/4. Okey. So, kalau kita lihat di sini, penyebutnya tidak sama. Jadi, 1, 8 dan 4. Kita tengok penyebut yang terbesar. Okey. 4 boleh jadi 8 dan 1 pun boleh jadi 8. So, kita ambillah gandaan sepunya terkecil 1, 8 dan 4 iaitu 8. Jadi 1 darab 8, 6 darab 8. Ikut yang atas mesti ikut yang bawah. Kemudian 4 darab 2, 8 dan 3 darab 2. Okey, dia ikut yang bawah. Jadi 6 darab 8, 48/8 tolak 21/8 tolak 6/8. Okey. So, kita tengok di sini penyebut telah pun sama. Jadi, kita bolehlah tolak. 48 tolak 21 tolak 6. So, awak akan dapat 21/8. Okey, 21/8. Ini adalah pecahan tak wajar. Ingat, pecahan tak wajar tukar kepada nombor bercampur. 21 bahagi 8. 2, 16. 2 darab 8, 16 bagi 5. Okey. So, jawapan yang terakhir dia ialah 2, 5/8. Okey. Jadi, kita lihat di sini 5/8 tidak ada dalam mana-mana sifir yang sama. Jadi, ini adalah jawapan yang terakhir. Okey, insya-Allah. Okey, cikgu rasa kita ada lagi sepatutnya tambah tolak pecahan dan juga konsep daripada.
Okey, daripada konsep daripada dalam pecahan. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan untuk tajuk ini. Cikgu akan sama-sama share ataupun kongsi dengan anak-anak tajuk ini insyaAllah. Okey. Cikgu harap anak-anak boleh ataupun dapat membuat latihan di rumah. Okey, untuk tajuk pecahan, tambah dan tolak. Okey. Cikgu rasa sampai di sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Terima kasih kepada semua frontliners. Hapuskan COVID-19. Stay at home. #Perlis Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.